Dan saya mengenai ganjaran dan gratuity dan saraan untuk Judicial Commissioner. Walaupun selepas perlantikan dan dikenaikan pangkat sebagai hakim dan mengambil kira semua backdate servis dan sebagainya. Tapi pada perbualan saya dengan beberapa hakim, mereka mengatakan bersatu, ganjaran gaji yang dibayar adalah sangat kurang. Ini perkara yang perlu diambil kira, di mana ramai di antara yang qualified, dengan izin qualified untuk menjadi hakim, tidak memilih untuk menjadi hakim kerana gaji yang dibayar atau saran yang dibayar terlampau sangat kurang. Dan bermakna kita tidak dengan izin attract the best brains to become judges in this country. Dan walaupun kerap kali pandangan kerajaan adalah this is a service to the nation, di mana mereka perlu gaji bukan satu kriteria yang mustahak, akan tetapi itu adalah perkara yang perlu the underlying faktor di mana seseorang juga ingin dilantik sebagai Judicial Commissioner atau hakim. Dan saya juga ada beberapa kali mengatakan di Dewan Yang Mulia ini bahawa kalau boleh semua gaji-gaji Judicial Commissioner dan hakim-hakim diberi tax exempt, supaya seperti ahli parlimen juga, mereka juga boleh menikmati satu bayaran yang menasabah. Kebanyakan perlantikan yang dibuat pada masa ini kepada sebagai Judicial Commissioner adalah bukan dari private sector sahaja, tetapi lebih dari kerajaan. Ini juga perlu diambil kira, di mana peluang yang lebih banyak perlu diberi kepada pengambilan atau perlantikan hakim-hakim dari swasta, kerana mereka ada pengalaman yang banyak dan exposure yang banyak, dan jika dibayar gaji yang lumayan, bayaran yang lumayan, kita boleh dapat, we can tap dengan izin the best brains and the best people to join the judiciary in this country. Dan ini akan membawa satu image yang baik kepada negara ini. Yang menjadi masalah selepas confidence sejak tahun 1998, confidence in the judiciary dari tahun 1997, 98 hingga sekarang, lebih teruk selepas kes W.K. Lingam, di mana perkara-perkara telah dibangkitkan, di mana hal-hal mengenai institusi kehakiman, di mana of earthquake proportion dengan izin, dan perlu memberi satu nafas yang baru, perlu satu pembaruan yang baru, dengan mungkin selepas Judicial Commission ditubuhkan, di mana perlantikan dan sebagainya, semua pihak yang the main players dalam hal ini dapat tahu bahawa macam mana proses ini dilakukan. Tan Sri Speaker, saya juga dapat tahu bahawa walaupun ada kekosongan, macam di Ipoh, Tan Sri Speaker, walaupun ada kalau tak silap saya 8 bilik mahkamah tinggi, hanya 2,5 hakim dilantik. Saya kata 2,5 Tan Sri Speaker kerana kerap kali satu hakim dia cuti atau dia dalam proses sudah ditukar dan akan dilantik dan sebagainya. Kerap kali. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya lihat hujah-hujah Yang Berhormat Ipoh Barat ni agak menarik. Saya bukan tidak sokong cadangan Yang Berhormat kepada Menteri bahawa gaji-gaji ataupun seberang yang perlu dibayar kepada hakim-hakim, termasuk juga dengan ahli-ahli parlimen jika perlu. Jadi saya minta penjelasan sikit daripada Yang Berhormat Ipoh Barat soal kewibawaan, with due respect, dengan izin, dengan peguam-peguam yang dalam private practice. Adakah Yang Berhormat bersetuju dengan saya bahawa
ada juga golongan-golongan peguam belah di pihak swasta ni yang tidak berkelakuan sebagai profesional, seperti membuat korup dan sebagainya kepada klien dan kepada penghakim. Kita mesti buat ambil timbangan, minta penjelasan, bersetuju atau tidak dengan saya. Sebelum kita mengambil hakim-hakim walaupun dilihat sebagai yang berkalibah untuk dilantik sebagai Judicial Commissioner. Tan Sri, soalan yang ditanya itu sedikit lari dari tajuk, tapi saya ingin menjawab kerana kalau saya tidak menjawab menjadi satu isu pula. Nombor satu, one two rotten apples doesn't make the whole profession wrong, dengan izin. Dan nombor dua, di mana-mana professional body pun ada juga yang terlibat, yang menyeleweng dari apa yang mereka ditugaskan. Dan dengan peguam-peguam, Tan Sri Speaker, kita ada majlis peguam, kita ada disciplinary committee di mana kalau jika ada kesalahan yang tertentu, tindakan susulan akan diambil. Dan kita pada pengetahuan saya sendiri, ada ramai peguam-peguam yang di mana tindakan telah diambil hingga mereka dilucutkan jawatan sebagai pengguam belah peguam cara. Dan ini tidak langsung tidak ada kena-mengena dengan apa yang dibahaskan di sini, iaitu perlantikan saraan Judicial Commissioner, kerana semestinya pihak yang dilantik yang Judicial Commissioner yang akan dilantik bukanlah dari pihak-pihak yang ada black mark dalam karier mereka. Tan Speaker. Tak penjelasan Tan Sri yang betul. Pasal salah. Boleh? Al-Hakim ya? Tahu? Takkan hal lain pula. Mestilah hal hakim. Tan Sri yang bertua, yang berhormat, bersetujukah yang berhormat di Ipoh Barat bahawa selain dari segi ekspertis untuk menjadi seorang hakim yang layak untuk menduduki jawatan itu, bahawa integriti seseorang itu juga penting. Bagaimana kalau ada contoh umpamanya seorang hakim konon hebat tapi integritinya tidak ada, tak berani untuk buat keputusan secara without fear or favor. Cuma apabila sudah suasana berubah, barulah berani mengatakan dia diugut, dia antar ke camp sana, camp sini. Ini tidak ada integriti, tidak ada kewibawaan. Mungkin dia ada kompetensi, ada expertise, qualified. Daripada mana? UK ke mana ke? Tapi itu, dengan izin, this not the only criteria to be a hakim. In my opinion lah, dengan izin. You may disagree with me. So, yang penting sekarang ini ialah keseluruhannya Tan Sri Yang Bertua. Ya, ekspertisnya, kewibawaannya, integritinya, keberaniannya, kecintaannya kepada negara, keadilannya. Apa pandangan yang berhormat? Terima kasih. Saya tak pernah soal mengenai integriti, kerana ini ada perkara yang sangat mustahak. Foundation kepada satu perlantikan. Kalau tidak ada integriti, kita tidak ada apa-apa kompromi mengenai perkara tersebut. Kerana itu adalah asas menjadi perkara yang sangat mustahak sebelum perlantikan dibuat. Tetapi soalan yang lebih mustahak adalah, apakah ciri-ciri dalam perlantikan? Macam mana seorang boleh dilantik sebagai Judicial Commissioner walaupun dia ada kriteria-kriteria yang boleh diterima oleh kerajaan, tetapi nampak di antara peguam-peguam khususnya mereka nampak dia bukanlah seorang yang boleh dilantik. Dan ini menjadi satu soal yang perlu dijawab, di mana kita dapat tahu di mana transparent